Boleh cek? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ijat, tak dengar sangat Ijat. Tak dengar? Boleh? Ijat. Hello? Ijat. Dengar saya cakap? Dengar. Dengar habis tu dulu. Dengar. Saya dengar. Boleh dengar? Kalau Ya, saya internet share. slow tak apa, boleh apa ke nama off-kan. Off kamera. Ya, off camera. Yang penting suara tu lah. Kalau nak maintain video pun tak apa. Okey. Siapa nak present dulu? Okay. Nampak tak slide? Sekejap, dia tengah loading. Okay, nampak. Boleh mulakan tuan? Belum loading. Oh, Tak belum. keluar lagi opening slide. Share slide lah. Ijat keluar Ijat. Keluar. Keluar. Ada. Mi. Okey, boleh keluar lah. Sami. Okey, terus. Okay. Assalamualaikum dan selamat petang tuan. Saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Muhammad Fadli Azrul bin Syairul, kat matrik 2056. Saya Muhammad Faizan bin Safizal. Kat matrik saya 01 DKA 18F 2061. Okey. Saya Muhammad Izan Najmi bin Mohtar, nama matrik 01 DKA 18F 2062. Alright. Okay, ni introduction. The Earth developed with technology. The collapse of buildings and houses is prone to natural disaster and the negligence of the construction party. Sabah earthquake 2015 at 6.0 Richter scale occur around rundown Sabah at 7.15 AM on Friday 5th June 2015. Apa yang kita nampak kat sini, walaupun kita dah maju sekarang ni, tapi runtuhan bangunan tu ada juga berlaku sebab gempa bumi, sebab contohnya macam dekat Highland Tower dulu, pihak-pihak bertanggungjawab macam dia ada satu kecuaian yang menyebabkan tanah tu mendap sampai runtuh Highland Tower. Okey. Teruskan. Okay, jadi untuk problem statement issue, yang pertama, people did not receive signal emergency when earthquake occur. So, kita macam yang dekat Highland Tower tu, macam introduction tadi, apa tu, masyarakat dekat yang duduk dekat Highland Tower tu memang tak dapat ni pun kan, memang tak dapat signal yang akan jadinya gempa bumi. Yang kedua, Kita we can stay safe using technology. Sebagai orang awaman yang dekat sana, dia benda tu memang kita pun tak menjangka benda tu akan jadi benda yang kita tak expect benda tu akan jadi. Lepas tu kita macam kita pada zaman sekarang ni ada kemajuan teknologi dapat berjaga-jaga dan berhati-hati dari situasi yang tak diingini. Benda ni memang kita tak tahu waktu kita tidur boleh jadi, waktu kita main ke, sebab kita tak expect pun benda ni akan jadi. Ya. So guna teknologi ni boleh nak memudahkan bagi dapat pemberitahuan untuk semua orang. Okay, nombor 3, the disaster is an available and unpredictable natural phenomena. Macam yang nombor 2 tadi, dia cakap kita memang tak boleh jangka bila akan berlaku sesuatu macam sesuatu yang buruk, kita tak boleh jangka bila kan. So kita orang
buat satu teknologi yang boleh protect kita kalau ada benda buruk berlaku. Okay, seteruskan dengan objektif. Yang pertama, to develop a sensor, alarm and app for this bed. Untuk presentation yang pertama itu kami cuma develop sensor, alarm, dua tu je kan. Untuk sekarang ni kami akan tambah apps. Tapi kami tak menitik beratkan pasal material lah. Ah, Okey, okey. Boleh, boleh, boleh. Second objective, to design the bed that can transform as a shield. Singkat dekat sini kami kurangkan bab strength sebab dan bentuk sebab itu Tuan ada bagi nasihat kan untuk reka bentuk buat tiga maksudnya tiga prototype untuk test, tapi benda tu tak ada panggil macam dia tak ada uh, bising tak? Okey. Dia tak ada macam tak mencapai arah 4.0. Sebab tu kami mencipta untuk buat app untuk lagi lebih design tu dengan bertambah dengan app. So dia dari katil tu dia akan dapat noti dah masuk ke app. Uh, tapi shield tu kami still ada, cuma tak menitik beratkan pasal shield sangat. Mana satu ni. Okey, teruskan, teruskan. Okay, Jalan, nombor jalan, jalan. 3, to test the effectiveness of this bed shield. So kami akan menguji akhir nanti kami akan menguji yang test ni untuk menentukan dia compare dengan common katil lah, dengan katil biasa dengan katil yang kami buat ni, mana yang lebih selamat. Okey. okay, scope of study yang pertama. This study cover area that always happen on earthquake involving building user. Kedua, The area devoted to building this prototype model is around the Polytechnic Unkoma. The model testing work will be done in a highway lab where the testing of the model will be monitored by a skilled and experienced lecturer. This methodology flowchart. First, Cakap kuat sikit. methodology Tak dengar. flowchart identify problem. First, I want macam de, de, dekat identify problem ni, semua orang tahu bahawa ke negara ni tak dia kita macam kita tak boleh elak benda-benda ni. Lepas tu dengan masalah sebab tu kita tak semua orang dapat informasi. Sebagai contoh, orang-orang yang boleh terkena benda ni macam tidur lah, bangunan banyak rosak lah, bangunan sebab tu yang jadi masalah, jadi benda ni macam ada yang besi tak karat lah. Lepas tu untuk semua Kuat yang sikit, kuat kena. sikit. Then select no. Research penyelidikan kau Ya, akan tak dengar sangat je. Hah? Tak dengar Tak sangat. dengar. Research ni penyelidikan akan dilakukan untuk membuat beberapa kajian pasal masalah, pasal benda yang nak kena cari, nak kena alat-alat, barang-barang nak buat pasal app lagi, nak kena buat pasal besi lagi, welding lagi. Then select no. Ni macam yang bahagian yang saya cari, yang baru cari dekat ni, besi. Cari online. Online, besi ni
still is kita boleh recycle benda tu. Lepas tu cari buzzer, dia buzzer ni dia berhubung dengan alam tu, dia pakai sensor tu, lepas bergegar dia akan sambung ke buzzer, bunyi. Lepas tu dalam research bar MIT app ni, kira dari bila dah gegar bunyi, dia bersambung pula masuk ke app. So dalam phone kita, dia akan kita dapat notification kan, masuk kata ada gegaran ke. Adalah Arduino buat ni. Nanti kami nak kena tengok, nak kena cari dekat mana boleh buat apa semua. Alright. Betul tak, Zin? Macam banyak Ni je orang nak buat ni. Apps lagi, identify sensor ambil lagi. masa dalam Apa tu? Tak, merasa macam banyak je objektif. Apa saya beritahu lah. Objektif satu, okay, awak nak buat sensor, nak buat apps. Lepas tu nombor dua, awak nak buat katil tu. Okay, lepas tu nombor tiga, awak nak testing kat katil. Saya rasa baik buat sensor je dulu. Katil pun tak payah lagi, apps pun tak payah lagi. Sebabnya banyak awak nak buat ni. Banyak sangat. Serius. Maksudnya sensor, kita sebab buat macam sensor je boleh ke? Sensor dengan apps je lah boleh. Ataupun sensor dengan, ataupun Katil. awak nak buat katil saja pun boleh. Tak apa, So tak tak apa. ada RM400? Ada ciri-ciri IR480 dia. Cuma pada peringkat awal lagi mungkin awak tak nampak lah. Tapi bagi saya dah tengok ada 4 benda awak nak buat ni. Ya Allah, banyaknya. Tak apa, teruskan. Tak apa, teruskan. design. Design. Okay, Zin, jalan. Okay, ini design. The top of our bed is made of semi-cylinder because the shape has more strength than a flat shape. So the technology seismic detector design can make the people realize earlier, so can protect themselves in a bad shape. So kat sini saya buat bahagian atas, bahagian bumbung dia bentuk semi-cylinder ni sebab dia lagi kuat daripada bentuk flat. So kalau benda jatuh dia akan terus ke tepi, ke kiri atau ke kanan. So kalau yang flat tu dia akan bending lah kalau load tu jatuh dari atas. So yang ni vibration tu kita orang nak buat. Ni vibration sensor gunakan buzzer, vibration sensor dengan Arduino Uno ni. Untuk dia detect vibration, lepas tu dia akan bagi bunyi lah untuk kita sedar yang gegaran berlaku. Ini kita design maybe dalam minggu ke-6 atau minggu ke-7 untuk design. So yang ni lah untuk build. Build kita akan buat 2 prototype. Satu untuk katil biasa dengan satu katil yang kami buat ni sebab nak uji untuk akhir nanti mana yang lebih selamat. Okay. Balik. Seterusnya adalah test and evaluate. Lepas kami dah buat 2 prototype tu, yang Zin, slide untuk yang prototype tu. Ni, kami akan buat 2 test dekat lab iaitu sieve shaker dengan heavy load. So prototype yang pertama kami buat build daripada kayu. Kira macam sama dengan ciri-ciri katil yang selalu kita guna. Yang kedua pula build dengan steel, tapi kami develop sensor dengan alam. Banyak orang. Buat satu je. Pertama awak nak pakai kayu. Yang kayu tu makan masa nak buat tu. Lepas tu yang kedua, apa lagi? Nak pakai steel. Makan masa juga tu. Buat satu je. Tuan, Ya. kalau kami buat steel dengan alam saja, sensor tak payah masuk, boleh ke? Macam mana? Boleh. Boleh. Sebab awak buat satu pun sebenarnya memang dah makan masa. Buat satu je. Buat steel je.
Oh buat frame katil tu je? Boleh. Oh ya ke? Tapi bila dah buat frame tu kena buat sensor. Dan apps tu tak payah lagi. Okey. Sebabnya dalam katil tu nanti awak boleh letak apa ni, handphone, second phone yang ada SIM lah, sebab awak boleh contact dengan ada GPS signal. Itu lagi baik lah, lagi senang. Sebelum awak present ni pun saya tengok balik video yang awak present hari tu. Ada tengok kan? Oh, Ada. ada. Apa ni, benda yang sama je saya akan cakap. Buat satu je, jangan buat banyak. Kesian nak buat nanti. Nanti bila naik semester 5 bawa nampak benda yang cakap ni. Buat satu je. Okey, tapi satu tu mungkin awak boleh berikan bentuk yang terbaik. Yang kedua, material selain daripada steel, kalau nak cut cost boleh guna mungkin kayu ke. Okey, tak apa. Buat satu je. Prototype 1, prototype 2 tu saya ingat awak ambil prototype 2 lah. Prototype 1 tadi tu pakai kayu kan? Kayu tak payah. Buat satu je. Sebab tu dia macam ni, sebab bila buat bentuk saja macam Tak dengar dia sangat je. tak ada RF80, maksudnya SV yang kena, Ada, tak ada ada. benda yang Ada benda yang tu, sebab tu 4.0 kami dia. yang Ada. nak Cuma tukar mungkin pada cadangan nak peringkat kamu ni mungkin kamu tak nampak lagi lah. Tak apa. Oh. Tak apa. IR4.0 ni So, bukan pasal apps, bukan pasal sensor je. Dia ada banyak lagi. Kaedah pembinaan tu pun IR4.0 juga. oh. Ah. So kita boleh buat sensor je lah. Sensor je tak payah buat frame katil tu pun boleh. Boleh juga ah. Kalau sensor saja tu nampak macam letak Simple kat sangat. kereta pun boleh, letak dekat dalam kotak pun boleh. Jadi tak ada dia punya tempat letak dia. Kalau buat katil ada sensor, tu lagi baik. Macam kalau katil dia Okey. bergegar, contohlah rumah Boleh sensor. bergegar, katil bergegar kan. Awak boleh letak sensor. Sensor tu tak payah pakai app. Sensor tu mungkin boleh bunyi siren ke. Bunyi siren. Itu lagi baik lah. contoh kan buat prototype, just buat frame je, lepas tu letak sensor Apa boleh pun dalam boleh. boleh. Sebab kalau awak kata letak, kalau nak buat frame saja, kenapa frame bentuk dia macam ni? Ada tak frame lain yang lebih baik? Contoh macam tu pun boleh. Okey. Saya dah nampak projek ni. Yang macam projek apa infrared street lamp tadi tu, cara kerja dia saya tak pernah nampak, lebih banyak teori lah. Tapi untuk yang ni pun teori pun banyak. Cuma awak banyak sangat nak letak. Bila nak banyak sangat nak letak, saya rasa nanti akan menyusahkan awak lah. Baik saya ambil satu skop je. Tak apa, teruskan. Kita teruskan. Teruskan metodologi balik tadi kan? Mana? Tak, prototype. Betul tak? Sensor, kalau ada sensor tentu ada alarm lah. Betul? Betul. So kalau tak apa. yang kita buat. Prototype 1 ni tak payah buat. Okey, prototype 2 je. Prototype 2 sahaja ya. Okey. Okey. Teruskan. Mana Pali? Dekat redesign. Okay, lepas kita orang buat test, nanti kita orang akan redesign balik apa yang diperlukan dekat prototype tu. Lepas tu finally kita akan present balik result. Alright. Okay. So ni Gantt chart. Okey, Gantt. Gantt chart untuk sen depan. Kita Nak cakap apa? So ni expected result kita orang. So first, alarm can make the people realize earlier then and the rescue team easier to find the victim. So yang kita orang plan, kalau bangunan runtuh kan alarm tu berbunyi. So Yes.
dia boleh cepat boleh sedarkan orang untuk ni lah, untuk menyorok dalam, untuk selamatkan diri dalam katil tu. Dengan kalau bangunan tu dah runtuh, dia lagi senangkan pihak penyelamat tu cari mangsa yang tertimbus lah. Okay. Cun. Second, Hospital Result app that can give a warning to user. Di sini saya yang tadi macam ni, jika kita duduk bangunan kata 20 tingkat ke 10 tingkat, macam bila dapat bila buat app, dia akan masuk dekat phone kita. Bila buat dekat phone, lepas tu kita cuma dalam geraran kan cepat, so kita maybe mungkin tak ada turun, so kita lebih selamat duduk dalam katil tu. Sebab tu yang kita nak buat app untuk dapat informasi lebih awal. Sebab bila nak turun, maybe sangkut dekat lift ke, terlalu ramai ke. Uh, buat apps ni awak kena belajar benda lain dulu baru boleh buat apps. Sampai awak fokus pada katil tu. Okay. Okay. Tak Baik, apa. tuan. Okay, yang ketiga, reduce maaf. Reduce injury and death. Dengan adanya bed shield ni dapat mengurangkan injury kecederaan dan juga kematian yang berlaku Okay. disebabkan ni gempa bumi. Teruskan. Okay, ya, itu sahaja Habis. daripada kami. Itu saja. Habis dah. So macam ni untuk expected result ni seboleh-bolehnya dia akan menjawab objektif kamu tadi. Kalau buat lab ni conclusion yang menjawab objektif. Okay, kesimpulan tu yang menjawab objektif. Tapi untuk expected result yang kamu akan dapat ni nanti, seboleh-bolehnya biar dia menjurus ke arah menjawab objektif. So objektif 1 dan 2 tadi tu sebenarnya lebih kurang sama je. Tapi saya sarankan supaya fokus kepada katil sahaja, dan katil dan sensor. Okey, sebabnya untuk apps dalam katil tu tak perlu dah. Kita boleh telefon orang. Okay. Ada handphone dalam katil tu. Second phone lah. Tapi kalau awak nak buat apps, boleh. Cuma saya rasa awak menyusahkan diri. Banyak benda nak kena buat. Buat dua benda yang pun dah cukup dah. Buat katil. Lepas tu katil tu goncang-goncang. Ada sensor. Sensor tu bunyi ke tak? Kan senang. Kalau katil tu kami nak buat sebagai frame je. Just frame dulu. Ataupun kepada katil tu awak nak fokus pada material dia. Kalau pakai besi semata-mata, mungkin kos tinggi. Mungkin awak boleh gabungkan dengan penggunaan kayu, ataupun awak nak buat bentuk bulat ataupun bentuk macam keranda ke. Kan atas dia tu kan bulat kan, bukan flat. Macam keranda. Lawak juga bila awak tunjuk katil bumbung tu tadi. Tutup keranda je. Yang keranda tu tak tunjuk. Katil tak tunjuk. Okay. So patah balik pada objektif tadi. Kita nak tengok panas sikit. Okay, to develop a sensor for this bag. Alarm sensor tu ada alarm lah. Perkataan alarm tu tak payah buang, tak kena buang lah. Dan apps tu tak payah lah. So to develop a sensor for this bag, for this bed shield. Boleh? To develop a sensor for this bed shield. Katil pelindung lah. Okay, yang kedua, to design the bag, transform as a shield. So awak nak buat katil ni sebagai pelindung, apa yang ada pada katil tu mesti kuat. So yang pertama material.
Yang kedua, reka bentuk katil tu. Ya. Okay, fokus pada nombor 1 dengan nombor 2. Nombor 3 tu tak apa, biar dulu. Okey, Nantilah okey. kalau awak akan naik semester 5 kan. Nombor 3 tu kemudian-kemudian pun tak apa. Sebabnya nombor 3 ni, nombor 1, nombor 2 belum buat, nombor 3 dah nak jadi macam mana kan. So nombor 1 tu penting. Pakailah yang Okey. composite, stainless, steel, composite steel. Ataupun awak nak buat steel saja, tapi berat steel ya. Harga dia tahu tak harga dia? Tak Ah, ni lagi. kena tengoklah dalam internet. Harga untuk steel ni berapa-berapa dia punya ukuran dia, berapa harga dia. Buat kos dulu penting lah sebelum awak buat. Okey. Ya, ya. Tapi tak apa sebab awak buat prototype. Prototype ni tak semestinya tu jadi. Mungkin tak jadi, tak apa. Mungkin akan disambung oleh grup-grup junior yang akan datang. Ya. Okay, so setakat ini persembahan untuk projek ni memuaskan. Cuma saya nasihatkan awak Tak relax terlalu lah banyak. apa yang awak buat ni nanti dan apa yang awak dah present ni. Okay, Faizan, Okey. boleh? Okey tuan. Boleh. Okay, Izzat Najmi, boleh? Ya, ya. Boleh. Okay, Fadli? On tuan, boleh. Okay. So saya ucapkan terima kasih kerana datang online untuk present dan untuk apa yang kamu buat semua ni saya akan upload nanti dalam YouTube dan saya akan bagi link pada siapa tadi, Faizan tadi. Okay? Okey. 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 Okay, sekian, terima kasih. Terima kasih. Nampak? Okay, boleh bersorai. Okey. Terima kasih tuan. Okay, sama-sama.